akaun fleksibel menggantikan pengeluaran khas KWSP. Itu adalah tajuknya yang agak tular sebenarnya semalam apabila telah pun diumumkan, diberitahu oleh Timbalan Menteri Kewangan. Okey, jadi sekarang ini persoalannya, adakah benar perkara itu menggantikan pengeluaran khas KWSP? Ataupun bagaimana? Ramai juga yang tertanya-tanya sebenarnya bagaimana mekanisme, apa yang bakal terjadi dan pelbagai lagi persoalan yang timbul daripada perkara ini, iaitu akaun fleksibel KWSP, yang mana kita sedar sebelum ini sewaktu perbentangan bajet 2024 oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan ada mengatakan berkaitan dengan akaun fleksibel KWSP ini. Kemudian setelah itu Timbalan Menteri Kewangan juga Ahmad Maslan ada mengatakan berkaitan dengan akaun fleksibel KWSP ini yang bakal menggantikan pengeluaran khas KWSP. Jadi dalam video pada kali ini kita nak melihat sedikit sebanyak apakah itu akaun fleksibel, bagaimanakah sebenarnya ianya boleh menggantikan pengeluaran khas KWSP. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Navy. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Semalam ramai juga yang bertanya kepada admin berkaitan dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan, yang mana ianya berkaitan dengan pengeluaran khas dan tajuknya adalah lebih kurang akaun fleksibel KWSP menggantikan pengeluaran khas KWSP. Ramai juga yang keliru, yang tertanya-tanya bagaimana mekanisme, apa yang bakal terjadi dan pelbagai lagi perkara berkaitan dengan perkara ini. Okey, akaun fleksibel KWSP ini sebenarnya sebelum ini pernah dicadangkan oleh KWSP sendiri, dan kemudian baru-baru ini dalam perbentangan bajet 2024 ada dinyatakan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana berkemungkinan besar ianya akan bermula daripada tahun hadapan 2024. Okey, akaun fleksibel KWSP ini sebenarnya secara asasnya, tapi sekarang ini masih lagi belum pasti metod mekanismenya, cuma secara asasnya adalah akaun ketiga KWSP. Sekarang ini kita sedar kita ada akaun 1, akaun 2. Jadi akan ada akaun ketiga, yang mana akaun ketiga ini dikenali sebagai akaun fleksibel. Mungkin seperti ramai yang sedia maklum, akaun 1 KWSP kebiasaannya tidak boleh disentuh selagi masih lagi bekerja, belum bersara, kecuali berlaku kematian dan ada juga pelbagai perkara yang lain sebenarnya barulah boleh dikeluarkan. Yang kedua, akaun kedua KWSP yang ini agak fleksibel sebenarnya, yang mana ada pelbagai pengeluaran boleh dilakukan daripada akaun kedua ini. Sebagai contoh, menunaikan haji, pendidikan, perubatan, dan ada juga perkara-perkara yang lain, membina rumah sebagai contohnya. Walaupun agak fleksibel di situ, tetapi tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya daripada akaun 2 ini. Jadi bolehlah diperkatakan bahawa akaun 1 dan akaun 2 ini agak dikawal oleh pihak KWSP, pihak kerajaan, yang mana pengeluarannya tidak boleh dibuat sesuka hati tanpa ada keperluan-keperluan tertentu yang telah pun dibenarkan. Jadi sekarang ini ingin diwujudkan akaun ketiga, iaitu akaun fleksibel, yang mana konsepnya nanti diperkatakan akan menjadi lebih kurang sama seperti simpanan di bank-bank, seperti simpanan biasa anda, yang mana dari masa ke semasa anda akan dibenarkan untuk membuat pengeluaran daripada akaun ketiga, akaun fleksibel KWSP ini. Cuma diperkatakan interestnya mungkin akan jadi lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan interest ataupun faedah yang ditawarkan oleh pihak bank. Jadi itu adalah secara asasnya berkaitan dengan akaun fleksibel KWSP ini. Jadi bagaimanakah akaun fleksibel KWSP ini bakal menggantikan pengeluaran khas? Ini bermakna setelah bermulanya nanti akaun fleksibel dan setelah anda menyimpan dalam akaun fleksibel itu ke depannya nanti, barulah anda boleh mengeluarkan daripada akaun fleksibel itu, bukannya daripada akaun 1 ataupun akaun 2. Bermakna sekarang ini segala simpanan yang anda ada dalam akaun 1 dan akaun 2 masih lagi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu untuk pengeluarannya seperti yang dinyatakan di awal tadi. Cuma nanti setelah wujudnya akaun fleksibel KWSP ini, barulah ke depannya setelah anda ada simpanan dalam akaun fleksibel itu, dibenarkan untuk anda mengeluarkan daripada akaun fleksibel itu. Cuma sekarang ini belum lagi pasti bagaimanakah cara penolakan gaji itu bakal dilakukan. Sebagai contoh, kita sedar sekarang ini ada certain percentage daripada gaji anda itu akan ditolak
untuk dimasukkan ke dalam akaun 2, manakala ada sumbangan daripada pihak company yang akan masuk ke dalam akaun 1. Jadi akaun fleksibel ini nanti akan bermakna ada penambahan penolakan daripada gaji kasar anda ataupun bagaimana. Itu adalah antara persoalan-persoalannya juga yang harus diperhalusi. Ataupun adakah nanti daripada akaun 2 anda sekarang ini yang ditolak daripada gaji anda untuk dimasukkan ke dalam akaun 2 akan dipecahkan kepada 2 bahagian, bermakna ada sebahagiannya masuk ke akaun 2, ada sebahagiannya masuk ke dalam akaun fleksibel. Jadi semua ini sebenarnya harus diteliti oleh pihak kerajaan agar nanti akhirnya tidak lebih membebankan kepada pekerja-pekerja. Kerana sebagai contoh, kalau katakanlah nanti akaun fleksibel ini adalah tambahan penolakan daripada gaji kasar anda, bermakna gaji kasar anda akan berkurang setelah ditolak untuk akaun 2 dan ditolak untuk akaun fleksibel ini. Jadi gaji anda akan menjadi lebih rendah daripada apa yang anda terima sekarang ini. Itu jika akaun fleksibel ini adalah diambil daripada tambahan penolakan daripada gaji kasar anda, kecuali seperti yang dinyatakan sebentar tadi, akaun 2 anda itu dipecahkan nanti setiap bulan penolakan daripada gaji anda, sebahagiannya dimasukkan akaun 2, sebahagian dimasukkan ke dalam akaun fleksibel. Buat masa sekarang ini segala-galanya masih lagi agak kabur kerana belum ada metod, belum lagi ada kaedah diperincikan berkaitan dengan akaun fleksibel ini. Sama-sama kita nantikan apakah perinciannya nanti. Apa pendapat anda berkaitan dengan akaun fleksibel ini yang diperkatakan bakal menggantikan pengeluaran khas KWSP? Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.